So kita mula Okay, cikgu akan ikutlah bahagian A, bahagian B, bahagian C lah Okay, so bahagian A soalan 1, lakarkan graf ini. Putra punya jawapan salah Kita tengok mana salah dia Okay, sin 3S. So 1, 2, 3. Sebab sebahagian kena potong kan. Tak apa, kita sambung dulu 3 pusingan. 1, 2, 3. Sepatutnya sini 2 pi lah kan. Okay, tapi dia nak 3/2 pi. So kamu so 1,5 pusingan. Okay, sebab sini pi. So sini setengah pi, sini 3/2 pi. So tempat potong ini betul lah. Memang sampai sini kita buang sini. Memang kita buang sinilah. Tapi macam cikgu kata kalau tak buat bahagian B, awak tak buang pun tak ada masalah. Tetap dapat 4 markah ini. Gangguan dia ialah bila awak nak jawab soalan B. Sebenarnya soalan ini kalau awak tak pada pun tak kacau. Sebab garis awak tak potong dia pun. Okay. So 3 pusingan, labeling sudut betul. So bila nampak 2. So original sini 2. Berjaya masuk ke orang tu? 2, negatif 2. Okay. So sepatutnya ada modulus. Putra, modulus kenapa apa? Bawa semua jadi positif. Dia tak buat kan? Tak perasan. Okay. So itu dia. So tempat ini sepatutnya kena naik atas lah. Okay, tempat ini sepatutnya kena naik atas. Lepas tu bila tolak 1, itu yang 2 jadi negatif 1. Negatif 2 jadi negatif 3. Pasi X yang asas jadi negatif 1. So untuk Putra punya ini saja kesilapan dia. Modulus tak buat. So bila modulus tak buat, dia akan buang markah. Nanti automatik bahagian B pun automatik awak akan minus 1 mark dulu. Boleh So cikgu ambil jawapan yang betul So ini sebab bila graf salah, B cikgu tak dapat tengok sebab B dia pun sama dengan orang lain. So cikgu pakai orang lain punya Okay. So Saza saya sudah cek. Okey lah, dia ada buat modulus. Kemudian lain tu sama satunya. Lain tu betul lah. Sama juga dengan Fatin. Sama juga dengan Fatin. Tapi cikgu nanti nak tegur sikit tentang graf Fatin kejap. Sebenarnya graf Fatin dengan graf saja adalah sama. Adalah sama. Hanya seorang kurus sikit, seorang gemuk sikit. Okay. So kita tengok bahagian B Bahagian B. Sorry cikgu besarkan sikit. Okay, bahagian B kalau kamu tengok depan dia original punya soalan. Kejap, mana soalan dia? Okay. Lakaran graf kita ialah Y sama dengan modulus 2 sin 3X tolak 1. So apa yang awak boleh buat ialah so tolak 1 pindah jadi tambah 1. Jadi tambah 1. So nanti ini kita ganti ke dalam persamaan yang diberi. Nanti kejap. Dia sama dengan kejap. So ini kalau kamu buat dapat ini. Persamaan yang ini persamaan yang diberi. So bila kamu ganti masuk, sini dengan sini kan sama. So kita ganti masuk, kita boleh kata sebelah kanan ini samalah. So Y tambah 1 sama dengan X per pi tambah 1 betul. Okay, tambah 1 saling hapus dapat bentuk ini. Okay, betul So dapat bentuk pecahan, hati-hati sikit Kalau X letak di sebelah bawah, dia bukan garis lurus. Tapi ini okey sebab X memang di sebelah atas. Lagipun soalan pun memberitahu kita lakarkan satu garis lurus. So okeylah, tak ada masalah So lepas tu cuba dengan kosong dan pi dan dapat kosong dan 1. Okey. Sebenarnya Fatin pun cuba sama kan? Okay, Fatin pun cuba titik yang sama. Fatin yang persamaan yang sama, titik yang cuba pun sama. Okay. Tapi sebenarnya kalau tengok jawapan Fatin tu, 2 titik ini tak jelas. Fatin ada tak? Ya, teacher. Kamu nampak tak? 2 titik ini sebenarnya tak clear. Kalau kamu tengok Saza punya sangat clear. Tahu kenapa?
Cikgu bagi awak tengok you punya garis Awak punya lengkung tak sama tinggi. Nampak tak? Dua ini terlalu rendah. So kalau tadi you lukis sama tinggi, dia akan lagi jelas. Nanti akan jelas. Awak nampak ada 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang jelas. Boleh? So sebenarnya sangat penting dot benda itu kena cukup tinggi. Bila dia sama tinggi, kamu kena pastikan sama tinggi. Ini nasibah you sentuh lagi. You nampak lah ada 2. Kalau tadi you lukis lagi rendah, you akan nampak tak sentuh langsung. So sangat penting bila kamu buat pantulan ke atas, kena pastikan lengkung ini sama tinggi ke, lebih tinggi ke, lebih rendah. Sebab dia akan ganggu jawapan bila di bahagian B. Boleh So sebab Saza itu sama tinggi, dia lebih senang nampak lah. Dia lebih senang nampak 6 titik dia lah Iaitu, cikgu kuruskan sikit Iaitu sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So macam saya ingatkan lah So bila kamu nak cakap 6 penyelesaian, mana dia? Okay. Bila awak cakap 6 penyelesaian, benda ini mesti tulis keluar, bukan setakat contoh di atas saja. Okay. So itu soalan pertama. Kamu jangan sibuk saling jawapan, nanti cikgu akan bagi PDF lah. Ada apa-apa nak tanya tentang soalan 1? Sebab ini saja 3 jawapan yang cikgu jumpa. Sorry, sangat kecil sudah. Ada apa-apa nak tanya orang lain? Ada teacher. Ya. Ada cakap tak? Kalau ada kawan tulis, tolong beritahu cikgu. Sebab cikgu sebenarnya tak nampak Google Meet punya mesej sudah. Cikgu nampak word saja. Okay, ini soalan 1. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan 2. Cikgu hanya dapat jawapan daripada Putra saja. Orang lain tak bagi saya. Okay. Pelajar 1 menunjukkan graf bagi fungsi korelatif ini. Okay. Sebenarnya bila dia bagi ini sahaja, kalau kamu tengok ini ialah bentuk vertex ataupun kita panggil dia bentuk pengempunan kuasa 2. Cepat-cepat kamu boleh tulislah. Okay. Dia punya titik maksimum ataupun titik minimum ialah, cikgu minta Fadri. Boleh tak? Kalau cikgu bagi persamaan macam ini, apakah titik maksimum dia? Macam nak baca? Kalau nampak X tambah P, kita akan tulis. Boleh ke Fadri? Tak dapat cakap. Tak apa. Aisyah? Kalau nampak bentuk, nampak ke? Kalau nampak bentuk vertex ini ataupun bentuk pengempunan kuasa 2, kita boleh terus baca dah titik maksimum minimum. Ingat tak macam nak baca? Kalau nampak tanpa P, jawapan dia ialah Aisyah? Hilang juga. Karunisa? Semua orang tak boleh cakap ke? Kalau kamu tak erti, kamu cakap tak erti boleh tak? Sebab saya tertunggu kamu punya ni. Tak ada suara. Adinda? Tak erti teacher. Tak erti Okey, tak apa. Dania boleh? Fatin? Ubah tanda teacher. Ubah tanda. Yang pertama tu ubah tanda. Yang belakang? Ambil yang Q je. Yang belakang ikut saja. Ini sebenarnya tak ada pengirang Kalau cikgu sudah bagi bentuk vertex ataupun bentuk pengempunan kuasa 2, sangat senang. Yang depan tu kita ubah tanda. Yang belakang tu kita salin. Okay. So daripada fungsi yang diberi, kita dapat ini. Kemudian dia bagi, itu ialah 3, 8. So kita boleh tahulah apakah nilai P, apakah nilai Q. Okey, jawapan Putra sudah ada tapi cikgu sengaja tak turun ke bawah. Cikgu nak tanya Faris. So kalau ini negatif P, ini 3. Apakah nilai P? Faris? Ya, teacher. Okey. Dari sini kita tahu titik maksimum negatif P dan Q. Koordinat dia lah. Sini dia cakap titik itu ialah 3, 8. So apakah nilai P? Negatif 3, teacher. Ya, macam itu saja sebenarnya. P ialah negatif 3, Q ialah
Q8. So soalan ini kalau dia bukan suruh awak buat pengempunan kuasa 2 sangat senang. Dia sudah siap bagi punya, dia tak susah, kamu baca je. Tapi pertama kerja kamu tulis dalam bentuk koordinat. Ingat yang pertama itu ubah tanda, yang belakang tu saling. Lepas tu buat bandingan. So kalau beza tanda kita tahulah P negatif 3, kalau sama baca je lah Q8. So itu yang dapat jawapan ini Okay, sorry. P negatif 3, Q8. Tidak ada apa-apa pengiraan pun. So, kita boleh masukkanlah nilai P dan Q ke dalam fungsi kita. So, kita dapatlah satu fungsi, tinggal satu saja. A tak diketahui. Tapi soalan tanya kita, apakah nilai A, P, Q? So, kita tengok balik gambar raja kita. Titik mana lagi kita belum digunakan? Cikgu tanya orang. 1. Dalam graf ini, titik mana dia punya information cikgu belum gunakan lagi? 38 tadi sudah pakai tak? Amani ke? Izzati ke Amani Tak ada orang jawab saya. Adinda? Ya, teacher. Okay. Dalam graf ini, maklumat apa yang cikgu belum pakai lagi? 38 tadi cikgu untuk cari P dan Q. Apa lagi nilai awak nampak tapi kita belum pakai untuk pengiraan kita? 8. 8 sudah pakai sebab 8 datang daripada titik ini, 38. Ada satu nombor lagi. 5. So apakah titik ini? Bila sini ialah 5, apakah koordinat dia? 05. 05. So kita gunakan maklumat 05 ganti ke dalam persamaan. Kita gunakan 05 X0 Y5 masuk, kita dapatlah jawapan untuk A. Boleh? So itu dapat ini satu soalan yang agak popular tau, dan tak sangat susah pengiraan dia. So kalau siapa nak cuba kuadratif punya, boleh cuba belajar bahagian ini. Kalau keluarlah. Sebab pagi ni tak susah. Okay, B. Kamu tengok kertas soalan lah daripada cikgu grow up, grow down nanti awak pening. Okay, seterusnya dengan menggunakan paksi yang, soalan 2. Seterusnya maksudnya apa yang awak buat sebelum digunakan. Maksudnya kita punya A, P, Q digunakan untuk soalan B. So awak boleh masukkan. Awak boleh masukkan. Sampai satu tahap kalau cikgu saya tidak tahu macam mana nak cari APQ, main tempat saja di sini. Sesuka hati awak je lah. P3, Q8, A5 sebab dapat 3 nombor tu dalam graf. Tak apa. Kita masukkan. Lepas tu kita letak di sini. Dan kita cuba buat. Sebab kalau kamu tengok situ ada 4 markah. So dia ada markah kaedah. So kita cuba buat, mungkin kita boleh dapat markah kaedah. Okay. So dia suruh awak ungkapkan dalam bentuk umum. Bentuk umum senanglah. Maksudnya AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So lepas awak masukkan, kembang ajalah. Kembang saja. Satu kesalahan yang selalu berlaku ialah awak nak darab dulu. Ingat negatif 1/3 tidak boleh darab ke dalam selagi awak belum kembangkan ini. Itu yang cikgu selalu tegur dalam kelas. So, Putra boleh kerja. Kembangkan, darab ke dalam. Lepas tu tapak ini. Okay. Putra kalau berhenti di sini, awak dapat betul untuk bentuk am. Tapi kalau awak berhenti di sini, awak bentuk am salah. Tahu kenapa? Tahu kenapa salah? Kenapa negatif, yang atas ni macam mana jadi bawah? Darab negatif 1. Awak darab negatif 1 kan? Cuba kamu tengok. Tepang ini, bila awak tak tulis, ikut tepang. Ke atas kan? Ialah FX. So bila awak darab dengan negatif 1, ini dapat apa? Negatif FX. Bukan FX. So sebenarnya kenapa berhenti di sini untuk bentuk am dia. Kalau kamu sampai bawah, benda itu salah. Boleh ya? Okay. So lepas tu cikgu kata nyatakan nilai H dan K jika graf tersebut memotong pasi X pada H dan K. So kalau memotong pasi X maksudnya ialah pindasan X. So kalau pindasan X
Okey, kita akan buat dia sama dengan kosong, kemudian selesaikan. So Putra buat atas kan? Putra buat di sini. Nadia, cikgu kena start. Nanti Putra punya. Okey, kejap. Cikgu salin kejap. Kaya ingatan cikgu ni. Kejap. 1/3 X kuasa 2 tolak X tolak 5. Okey, cikgu ni atas balik. Okey. So, sepatutnya lah. Sepatutnya Putra kena buat ialah negatif 1/3 X kuasa 2 tambah 2S tambah 5 sama dengan kosong. Tapi Putra buat 1/3 X kuasa 2 tolak 2X tolak 5 sama dengan kosong. Betul tak? Dan dia tak ganggu. Dia tak ganggu kenapa? Sebab bila awak sama dengan kosong, okay, macam tadi, kita punya kerja darab negatif 1. Kosong kalau darab negatif 1, kosong. Itu sebabnya kenapa tadi cikgu tegur awak fungsi fx awak salah. Tapi awak punya nilai ini masih betul. Awak punya nilai ini masih betul. Sebab secara kebetulan untuk cari pindasan x, kita akan buat fungsi kita sama dengan kosong. Bila fungsi kita sama dengan kosong, awak darab negatif 1, kosong masih kosong. Itu sebenarnya tak kacau. Itu sebabnya tak kacau. Kalau sekarang kita gunakan dia untuk cari, contohnya cari pindasan y, jawapan dia lain. Maksud saya macam ini, contohnya di bawah ini. Di bawah ini ya. Cikgu padang ini dulu. Kalau sekarang soalan saya ialah cari pindasan y, nyatakan pindasan y. Putra untuk atas ini, apakah pindasan y awak? Pindasan y. Pindasan y macam C kita kan? Apakah C awak? Putra? Positif 5. Kalau bawah? Negatif 5. Nampak? So, nasib baik soalan ni tanya pindasan S. Itu yang awak masih selamat lagi di jawapan terakhir awak. Sebab soalan dia nyatakan. Maksudnya tidak ada markah kaedah. Tapi kalau tak silap cikgu, awak memang akan tolak markah di bentuk am ini. Sebab bentuk am awak ialah bawah ini. So ingat kalau nak boleh. Maksudnya bila kita nak cari pindasan S, memang kita akan ubahkan. Maka di sini, selepas sampai sini, awak tulis dulu. Tulis satu baris baru. Tambah 2S tambah 5 sama dengan kosong. Lepas tu baru kamu tulis sini. Sebab maksudnya untuk bahagian ini, awak sudah nak jawab pindasan X. Bahagian ini, awak bukan jawab bentuk am sudah. Awak sudah pergi kepada kerja kita nak jawab pindasan X. Kena tambah baris ini, baru boleh ubah baris ini. Kemudian macam tadilah, you masukkan ABC, kemudian tunjukkan jawapan. Okay. So soalan ini, satu lagi. Soalan ini sebenarnya dia mungkin cacat sikit lah. Dia kata jika graf tersebut memotong pasti S pada H dan K. Dia cakap tak H di mana, K di mana? Dia tak cakap kan? Ikut Putra punya penulisan, awak anggap sini ialah H, sini ialah K. Betul tak Putra? Tapi soalan nyatakan tak? Tak ada. Tak ada. So sepatutnya bila awak jawab soalan ini, kamu kena ambil, kena cakap macam mana? Kamu kena cakap nilai H dan K ialah dua ni. Tak tahu siapa H, siapa K. Sebab soalan ini tak label untuk kita siapa H, siapa K. Boleh tulis saja jawapan macam ini saja Tapi kalau soalan ini ada label H dan K, kamu kena hati-hatilah. Siapa yang sebelah sini punya negatif, yang sebelah sini positif. Ini satu perangkat kalau dia letak H dan K dalam graf ini. Tapi sebenarnya soalan ini tak nyatakan. So kita pun tak tahu siapa H, siapa K. Kita tak tahu siapa H, siapa K. Kita hanya cakap ajalah nilai H dan K ialah ini. Tapi tidak tahu siapa H, siapa K. Okey, itu soalan 2. Ada apa nak tanya tentang soalan 2? Sebab orang lain tak ada jawapan. Cikgu nak terang pun tak boleh terang. Ada apa nak tanya ke sesiapa?
Tak ada cikgu go through Kamu tak payah sepul salin sebab nanti cikgu siapa yang cakap? Tak ada teacher, tak ada. Okey, tak ada Tapi sepul salin nanti cikgu akan bagi PDF. Sebab cikgu kerja atas bawah awak memang pening. Okey, soalan 3. Raja menunjukkan sebuah segitiga ABC dengan pucu negatif 1, 2, BH0, C5K, M24, N43. Semua ada di sini masing-masing. Nanti full stop di mana? Okey, ABC. Okey, ABC full stop di sini. M24 dan 43 masing-masing ialah titik tengah bagi sisi AC dan BC. So sini ada satu maklumat dia yang kalau kamu tak baca soalan awak akan tertinggal. Okay, ini ialah titik tengah. Dan satu lagi titik tengah untuk garis yang satu lagi. Okay, boleh? M dan N ialah titik tengah. Kalau kamu tak baca ayat awak akan miss maklumat ini. Okay, so soalan tanya apakah nilai H dan K? So nilai H, so dia adalah titik tengah. Kita boleh nilai H sini. Tapi kalau kamu tengok sebelah sini ada H tak diketahui. Okey aja kan? Tak kacau apa-apa pun kan? Oh boleh. Terpulanglah. Kalau kamu pakai sebelah sini, kamu akan dapat nilai K. Kalau pakai sebelah sini, BNC punya, kamu akan dapat H dan K. Terus. Putra pakai apa? Putra pakai BNC punya. Putra pakai BNC punya. Di mana N ialah titik tengah bagi B dan C. So dia gunakan formula. Dan kamu ingat formula titik tengah tidak dipekarkan dalam exam dah. Pastikan awak hafal. So tulis dulu. Okay, walaupun ini K tanpa kosong tapi skema sekarang tulis saja K tanpa kosong. Jangan ringkaskan dulu So lepas tu kita bandingkan koordinat X dengan koordinat X, koordinat Y dengan koordinat Y. So kita buat secara perasingan, kemudian kita selesaikan. Okay, cikgu perlu tulis tak ini dalam bentuk koordinat? Tak payah. Tak payah. Sebab soalan ini tanya apakah nilai H, apakah nilai K. Lagipun kalau kamu tengok gambar raja, H dan K bukan titik yang sama. Dia ada titik, dia datang daripada satu datang daripada titik B, satu datang daripada titik C. Dan soalan pun memang bukan tanya apakah titik koordinat dia. So, berhati-hati kalau soalan tanya apakah titik koordinat, baru tulis jawapan dalam titik koordinat. Yang ini sebenarnya memang dia tak mungkin tanya. Sebab H dan K bukan datang daripada titik yang sama. Okey, B, cikgu tanya apakah nisbah luas segitiga CMM dan luas sisi 4 APNM. Okay. So bila dia tanya luas so apa yang kamu buat, kita carilah. Cari saja rumus CM. Apakah luas CM segitiga CMN, apakah luas segitiga APNM. Okay. Kalau luas segitiga, senarai rumus memang ada. Kamu boleh pakai senarai rumus ataupun kamu pakai teknik hafal sendiri punya. Setengah, memang kena macam Putra, tunjukkan. Okay, ini yang 5 kali 3, ini ialah 4 kali 4, ini ialah 2 kali 6. Okay, yang belakang punya kurungan 6 kali 4, 3 kali 2, 4 kali 5. Memang kena tunjukkan. Jangan shortcut di sini Jangan shortcut di sini. Lepas tu kira dapat jawapan. Dapat jawapan itu untuk segitiga. Dan untuk segi 4 rumus memang tak dipekarkan. So memang awak kena hafal. So itu sebabnya luas segitiga cikgu akan galakkan kamu hafal je. Sebab awak tak hafal luas segitiga, lagi susah awak nak hafal luas segi 4. So sama je lah segitiga dengan segi 4, dia bezanya titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 tanpa satu baris. Kemudian ulang balik titik pertama. Dan dia beza dengan formula yang kita biasa dah. Kita kalau segitiga setengah kali tapak kali tinggi. Kalau segi 4 panjang kali lebar, tak ada setengah di depan kan. Tapi untuk formula modulus ini, segitiga ke segi 4 ke sentiasa ada setengah. Sentiasa ada setengah.
Sama jugalah macam cikgu cakap tadi, kena tunjukkan apa darah apa, semua pengiraan kena tunjukkan. Lepas itu baru tekan kalkulator bagi jawapan. Tapi soalan bukan tanya luas untuk kedua-dua, dia tanya nisbah. So kita tulis dia dalam bentuk nisbah, kemudian kita ringkaskan. Kita ringkaskan. So kalau siapa tidak erti ringkaskan ini, sebenarnya kamu boleh tulis dalam bentuk bahagi. Untuk siapa yang tak erti ringkaskan, segitiga CMM bagi segi 4 ABMM. Kamu tulis saja 7/2 bahagi 21/2. Lepas awak tekan kalkulator, awak akan terus tulis tapak 1/3. Maka tulislah dalam bentuk nisbah. So ialah 1/3. Ataupun buat macam putra pun boleh. Hanya kalau siapa tak erti, sebenarnya awak boleh buat macam ni aja. Tulis dalam bentuk bahagi, tekan kalkulator, dapat pecahan yang paling ringkas, kemudian tulis balik dalam bentuk nisbah. Itu soalan 3. Tak susah kan soalan 3 ni? Ada apa nak tanya tentang soalan 3 ni? Ada? Kita pergi kepada soalan 4. Pada tahun 2019, kamu tengok sendiri ya, cikgu scroll bawah. Ini Putra jawab salah punya. Pada tahun 2019, sebuah syarikat kewangan dapat keuntungan 90,000. Kemudian dia buat ramaran keuntungan akan meningkat setiap tahun dengan 4%. Cara Putra ini, dia terus tahu ini ialah 1.04. Kalau siapa tahu boleh. Tapi kalau siapa tak tahu, selalu semak. Selalu semak. Tahun 2019. Keuntungan dia 90,000. 2020. Kita buat macam kita tak tahu janjang. Kalau kita nak dapat keuntungan 4%, macam mana kita boleh buat? Fadri boleh tak? Kalau 90,000 kita nak meningkat 4%, buat matematik biasa je. 4% dia berapa? Boleh Fadri? Tak boleh. Faiz? Ya. Kalau saya nak tahu, dia kata meningkat 4%. 90,000 kalau meningkat 4%, macam nak kira? 104/100 darab 90,000. Ada orang pakai cara ini, darab 90,000. Ada cadangan lain tak? Nanti Faiz nanti aku tanya jawapan dia. Amira yang satu lagi, bukan Khairunisa punya, Amira. Selain daripada cara ini, ia pun pakai cara ini ke Amira? 4%. 4? Amira? Hilang suara. Tak apa. Adinda? 4/100 darab 90,000. Dapat berapa? Dapat 3,600. 3,600. Lepas tu? Tambah. Lepas tu tambah. Dengan 9. So, you akan dapat 93600. Faiz, you punya jawapan pun 93600 kan? Ya. So, ini untuk tahun 2020. Ini kalau siapa boleh macam Putra terus tahu 1.04, tak apa. Boleh, carry on. Tapi kalau siapa tak boleh, cikgu biasanya akan galakkan kamu buat sekurang-kurangnya 3 tahun. Lepas itu baru fikirkan, ini JA ke JG. Sebab macam ini, kalau kamu salah buat keputusan sahaja, semua akan salah. Semua akan salah. So, kalau Faiz punya idea untuk dapat 2021, you akan buat apa? 104/100 kali Faiz. Kalau saya nak tahu, sorry. Kalau nak suruh sambung kira untuk 2021, tak pakai
kefahaman jam-jam dulu. Dia akan buat macam mana? Sekejap. Tadi awak 104 bagi 100 kali 90,000. Sekarang? Kali 93,600. You akan kali dengan inilah. You kira kejap nanti saya semak jawapan dengan you Okey, Okay. Tadi siapa yang jawab dia? Adinda kan? Okey, Adinda, kalau you kali ini 4/100 akan kali dengan Kali dengan 90,000. no. Kalau sebab dia naik 9% setiap tahun. So maksudnya 2021 dia naik 4% bukan daripada 90,000, daripada tahun sebelum dia. Tahun sebelum dia berapa keuntungan dia? 93,600. So dia sepatutnya darat dengan ini. Oh, Okey. Lepas tu awak dapat jawapan dan idea sama macam tadi lah. Okey, awak kira dulu. Faiz, nanti cikgu tunggu jawapan awak dia sebab awak sekali je. Adinda punya ada 2 step. Okey, Adinda berapa? RM97,344. 97,000. Sorry, terlalu cepat. 300 344. 44. Tak ada sen Tak ada. Itu sudah jumlah terakhir Ini selepas tambah 193,600 ko. Teacher. Okey. Sebelum itu berapa? Waktu 4% tu berapa? 3,744. 3,744. 744. Okey. Faiz, betul tak jawapan you juga 97344? Ya, teacher, sama. Okay. So, di sini cikgu nak cakap kalau kamu sangat pasti, kamu boleh buat macam Putra terus tahu, cikgu itu ialah JG dan dia punya R ialah 1.04. Tapi kalau kamu tak tahu, kamu kira macam awak tak tahu, tak pernah belajar jam-jam. Dapat 3 sebutan dulu. Jadi contohnya di sini, walaupun Adinda dengan Faiz punya kaedah berlainan, tapi mereka jawapan sama kan? So awak ada 3 sebutan. 90,000, 93600, 97344. Lepas tu baru kamu cek dia punya R berapa. Kamu cek dia punya R berapa. Faiz buat atas, Adinda buat bawah. Boleh tak kamu dapat 1.04? Boleh, teacher. Boleh Itu untuk dapat kepastian lah. Tapi macam you kata, kalau sangat pasti boleh. Sebab pengiraan macam ini tak ada markah. Tapi kalau salah buat keputusan, satu soalan akan habis. Okey. Soalan A. Cikgu nak buktikan ramalan keuntungan pada tahun 2029. Okey, pada tahun 2029 itu sebutan ke berapa? Keluar jari kamu bilang 19 ialah tahun pertama. Putra, tahun ke berapa? Pakai jari bilang. Tahun ke-10. Ya ke? Nampak jari cikgu kan? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Sebutan ke-10 baru 2028. So 2029 sebenarnya berapa? Sebutan ke-11. Ini satu lagi kamu kena berhati-hati tau. So silap di sini. Dan kesalahan ini, Putra, dan saya tengok skema dia. Kalau tak silap saya terus 0 mark tau. Sebab awak salah tentukan dia punya T. Soalan berapa ni? Soalan 4. Nasib baik. Awak boleh teka R dengan betul 1 mark.
Lepas itu salah tentukan key, salah, jawapan salah. Hati-hati even cikgu dok, bila dia cakap tahun bila, lepas tu tahun bila, cikgu pakai jari bilang juga. Cikgu pakai jari bilang, itu sebenarnya sebutan ke berapa. So sebenarnya ialah sebutan ke-11 lah. So kalau sebutan ke-11, so kita edit sikit, ini yang sepatutnya ialah Putra, edit 10. 10. Okey, tekan calculator sekali lagi. Satu 133 221 99. Okey. Duit kita bagi 2 tempat perpuluhan lah. So walaupun kesimpulan masih sama 133 221.99 kurang daripada 13500 dibuktikan. Tapi tak dapat markah lah. Dapat markah hanya boleh tentukan A dengan betul wang mak. Okey. Soalan B tanya tahun bila keuntungannya melebihi 280,000. So betul lah TN melebihi. So masuk pengiraan ini. Okay. Lepas tu 90,000 pindah jadi bahagi. Okay. Lepas tu kita logalimakan kedua-dua belah. Betul. Bawa M tolak 1 ke depan. Betul. Okay. Satu saja. Sini pergi sini. Macam mana kita nak tentukan dia ubah tanda ke tak ubah tanda? Cuba tekan nilai log tu dulu. Okey, kamu pastikan awak ingat logalima kalau dia bernilai negatif kita tak nampak tau. Mata kita tak nampak tanda negatif itu. So kamu mesti tekan kalkulator log 1.04. Dia sebenarnya penilai positif ke penilai negatif. So ini memang penilai positif, itu sebabnya kita tak ubah tanda lah. Kita tak ubah tanda. Kalau sekarang biarlah log 0.08. Awak tekan kalkulator awak nampak dia itu penilai negatif. Okey So itu satu perangkat yang boleh berlaku untuk soalan logalima. Okey, so buat tapak ini kejap. Okey, tapak ini N sama dengan 29. Okey, lepas tu N sama dengan 30. Okey. Kenapa 29.93 jadi 30? Buat penghampiran ke? Betul? Sebenarnya tak Kalau katakan tadi awak kira-kira kejap. Kalau tadi awak kira awak dapat ya. Apa semua sudah jadi biru. Ini memang pengiraan dia. Tapi cikgu nak beritahu kamu kalau kamu tadi kira awak dapat 28.03. Lepas tu awak akan buat N lebih besar 29.03. N kamu tetap 30. Bukan 29. Tahu kenapa? Sebab ni macam taburan kebarang kalian ke? Bukan. Simbol lebih besar. Kalau kamu pilih 29, adakah 29 lebih besar daripada 29.03? Tak. Tak. So itu dia yang cikgu nak ingatkan kamu bila kamu buat soalan yang melibatkan ketaksamaan yang jenis dapat nombor perpuluhan, lepas tu awak nak ambil integer, bukan buat penghampiran. Bukan buat penghampiran. Tapi kita akan tengok mana satu lebih logik. Okey, cikgu akan buat beberapa contoh di bawah ini Okey, contohnya N lebih kecil daripada 3.2. Okay. Kamu fikirkan apakah nilai N yang sesuai Cikgu bagi beberapa contoh di sini Okay, N lebih besar daripada 3.8. 3.2. N
lebih kecil daripada 3.8 N lebih besar daripada 3.8. Empat ini. Kalau ikut kebiasaan, kalau kita buat penghampiran, kalau buat penghampiran, kamu punya jawapan sepatutnya. Penghampiran, kita punya jawapan yang pertama, N sepatutnya berapa? 3. 3. Yang kedua, N sepatutnya berapa? 3. 3. 3. Ini? 4. 4. Ini? 4. 4. Itu kalau kita buat penghampiran. Tapi kalau kamu cek balik, bila kamu cek balik, nombor 3, adakah dia kurang daripada 3/2? 3/2? Kurang. Tak kan? So, ini salah. Betul. Sorry. Ini betul. Ini yang salah. Sorry. Ini. 3 lebih besar daripada 3.2. Ini salah. So, sepatutnya N ialah 4. 4. Okay. Yang sebelah sini, yang kita dapat 4, sini kurang daripada 38. Sini lebih daripada 38. Siapa betul, siapa salah? Yang ketiga, keempat. Siapa betul, siapa salah? Ketiga salah. Yang belah kanan. Yang keempat betul. Okey, yang ketiga tu macam mana nak edit? 3. 3. Sebab kita kena pilih satu nombor kurang daripada dia. Okey. So untuk sesiapa tidak boleh terus edit punya, lain kali kalau kamu dapat ketaksamaan dan awak perlu ambil jawapan integer, kamu fikir macam ini aja. 3.2 di antara 3 dan 4. Okey. 3 dan 4. 3.8 di antara 3, 4. So lepas itu, lebih kecil, saya ambil lebih kecil. Lebih besar, saya ambil lebih besar. Lebih kecil, saya ambil lebih kecil. Lebih besar, saya ambil lebih besar. So kamu nampak ini 4, ini saya ambil 3, saya ambil ini 3. Boleh Ini satu, tidak semestinya keluar dalam soalan janjang. Dia akan keluar di tempat-tempat lain juga. Ada orang masuk ke? Tak? Boleh So, ini N sama dengan 30, bukan sebab penghampiran bukan sebab penghampiran, sebab memang kita kena ambil integer yang pertama kali lebih besar daripada 29.93. Itu sebabnya kita ambil 30. Okey, tapi soalan bukan tanya awak tahun ke berapa. Dia tanya awak apakah tahun tersebut. So tahun ke-30 sebenarnya tahun ke berapa? Tahun apa? 2000 macam dia mula dengan 2019. Tadi dia tanya 2029. Ini tahun bila? Pakai jari kamu bilang. Cikgu nak jawapan. Mula 2019. Tahun 49. Silap. Siapa punya jari ni? Siapa punya jari tak betul tadi? 2048 baru betul. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okey. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Lepas tu satu lagi. Tapi kalau kamu tengok ini 28, 38, so awak tahu ini 48. Awak nak pakai sekali lagi pun boleh lah. 39, 40, 41, 42, 43. Mana jadi sudah. 44, 45, 46, 47, 48. Boleh.
Pakai jari bilang. Zain keluar jari tak apa, orang tak malah apa pun. Siapa tadi jari kurang satu? Putra lagi ke? Teacher, Ya. ada orang nak masuk. Okey. Sebenarnya bila melipatkan tahun, cikgu tidak galakkan kamu pakai teknik tanpa tolak. Sudah masuk lah. Jangan pakai teknik tanpa tolak. Saya selalu kata, contohnya cikgu kata, Isnin sampai Rabu, berapa hari? 3 hari. Pukul 3 sampai pukul 5, berapa jam? 2 jam. Tak berani jawab sudah. Pukul 3 sampai pukul 5, berapa jam? 3 jam ke 2 jam? Hoi, semua tak berani jawab lah. Pukul 3, 2 jam. 2 jam. kamu tengok, ada masanya kita boleh pakai teknik tolak. Ada masanya tak boleh pakai teknik tolak. Kan? So, bila melipatkan masa, kamu kena hati-hati sikit. Dia ada masanya, macam hari tadi kan, Isnin sampai Rabu. Kita 3 tolak 1, kemudian kita tambah 1 balik. Jadi 3 hari. Tapi bila pukul 3 sampai pukul 5, memang 5 tolak 3, tak payah tambah 1. So, kamu kena fikir betul-betul bahagian ini. So, di sini bila melipatkan tahun apa, cikgu bagi saya, pakailah jari awak bilang. Itu cara paling selamat. Even cikgu sendiri, lepas kira pun cikgu pakai jari curi-curi bilang. Hanya cikgu akan bilang macam inilah. Sampai 28, cikgu tahu ini 38, 48. Cikgu taklah bilang 3 kali macam yang cikgu tunjukkan tadi. Tapi cikgu pun keluar jari saya. Sebab sangat susah nak fikirkan. Waktu ini saya perlu tolak 1 ke, waktu itu saya tak payah tolak 1. Kita akan pening. So berhati-hati sebab sangat rugi. Kalau tulis tahun ini salah, kita tak dapat satu markah yang terakhir itu. Boleh Okey, soalan C. Jumlah keuntungan yang terkumpul pada tahun 2024. Putra, bilang. Sampai 2024 berapa tahun? 6. 6 tahun. Tadi, tengok. Nampak? 5 tahun. Itu silap you lah. Tengok soalan ini sebab kesalahan itu berapa markah awak hilang. So ini sepatutnya 6, ini sepatutnya 6. Kira balik jawapan. Lima, 96, 967.79. Dan untuk soalan ni mesti bagi saya jawapan 2 tempat perpuluhan tak boleh bagi lebih. Sebab duit mesti 2 tempat perpuluhan Kalau soalan lain tu, kalau soalan tak ada makna apa tu, macam tadi dapat pindasan S, you bagi saya lebih tak apa. Tapi kalau melipatkan duit 2 tempat perpuluhan, tak boleh lebih ini ialah pakai teknik rumus. Kalau siapa tak nak gunakan teknik rumus, soalan ni sebenarnya awak boleh senaraikan. Maka tak payahlah macam pening tu tahun ke berapa. Senaraikan saja tahun. Keuntungan dia. Lepas tu yang pertama 90,000, yang kedua buatlah pengiraan cikgu sepatutnya tulis di sebelah kanan. 90,000. Kemudian yang kedua tadi 93600. Lepas tu 97344. Yang seterusnya kamu jangan pakai kalkulator kira macam yang tadi macam tak erti jam-jam punya. Sebab kita tak nak buat penghampiran. Kita mesti pakai kalkulator untuk kira. Sekejap masukkan tahun dulu. 2019, 2020, 2021. So kamu tulis sajalah. Tulislah 2023. Senaraikanlah sehingga yang sepatutnya.
Ini kalau nak jawab soalan B, kamu kena senarai sampai 30 seputar. Tapi sekejap saja. Sebab awak boleh senaraikan ini dengan cepat. 3 macam mana pakai kalkulator senaraikan ini dengan cepat? 3 macam cikgu tak perlu, Cancang bukan saya yang ajar kamu. Okay. Apa yang awak buat, awak masukkan 90,000 kepada, ada kalkulator di tepi kamu? Semua orang keluarkan kalkulator? Ada. Cikgu punya kalkulator di mana kejap? Cikgu cari kejap kalkulator saya. Kenapa pusing? Okey. Kamu tekan 90,000. 90,000. Lepas tu awak tekan sama dengan. Tujuan kita tekan sama dengan sebab kita nak masuk benda itu ke dalam ingatan kalkulator kita. Kita tekan sama dengan. Maksudnya awak akan nampak sini ada 90,000, bawah pun ada 90,000. Lepas tu kita tahu kan ini ialah janjan geometri. A dia 1.04. Bila A 1.04 maksudnya kita akan darab 1.04. Skrin akan keluar angsa darab 1.04. Lepas tu bila awak tekan sama dengan, kamu tengok dia bagi jawapan 93600. Lepas tu tekan lagi sama dengan, dia bagi sebutan ketiga. So, tekan, tulis. Tekan, tulis. Tekan, tulis. So, tak susah pun walaupun kita nak perlu tulis sampai 30 sebutan. Sebab awak tekan, tulis saja. Faham? Pastikan bila awak buat 90,000, masukkan sebutan pertama itu, kamu mesti tekan sama dengan. Kalau kamu tak tekan sama dengan, kamu buat darab 1.04, maka 10 kali awak tekan sama dengan pun itulah jawapan yang keluar. Sebab bagi dia tidak kali you suruh dia buat 90,000 kali 1.04. So tekan mesti sebutan pertama mesti masuk ke dalam kalkulator dulu. Tekan sama dengan. Masuk dalam ingatan. Baru darab 1.04. So semua soalan jam-jam kalau kamu nak pakai teknik senarai, kamu sebenarnya boleh pakai cara ini. Kalau JG kita darab dengan A kita. Kalau JA kita tambah. Kita tak payah manual buat tambah. Kita boleh pakai kalkulator je. Faham? Faham, teacher. Faham Okey. Mungkin cikgu minta kamu buat satu. Okey, katakan ini adalah satu janjang aritmetik. 5, 8, 4. Okey, beza sepunya dia ialah negatif 13. Cuba pakai kalkulator bagi saya jawapan. Okey. Cikgu suruh siapa ini? Saza boleh cakap? Boleh, teacher. Kalkulator ada Okey, you bagi saya sebutan kedua. 571. Sambung. 558. Sambung. 545. 5, 5. Sambung. 532. Okey, 32. Okey, thank you. So, senang kan pakai kalkulator. Awak boleh senarai 30 sebutan pun sekejap aja sebenarnya. Dan kaedah ini lagi tepat dengan awak tiap-tiap kali. Okey, 584 tolak 13. Dapat 571. 571 tolak 13 dapat berapa? Itu lagi senang lakukan kesalahan. Ataupun manual buat, lagi senang lakukan kesalahan. Pakai teknik kalkulator ini lagi cepat dan kita tidak akan lakukan kesalahan. Dan tidak ada masalah bila kita buat penghampiran. Okay? So, katakan tadi soalan tu. Okay? Soalan tadi. Ya. So, kalau kamu senaraikan, so kalau bila cikgu tanya, soalan A, okey, tunjukkan bahawa keuntungan pada tahun 2029 adalah kurang daripada 13500. So cikgu hanya pastikan jadual awak ada tak boleh curi tulan semua kena senaraikan.
sampai cikgu nampak 2029 dan cikgu nampak nilai ini. Lepas tu awak tulis macam Putra Dadi lah, nilai ini kurang daripada 13500 ditunjukkan. Bila nak jawab soalan B, awak sepatutnya buat jadual ini panjang sehingga awak nampak nombor yang awak senarai itu melebihi 280,000. Lepas tu awak cakaplah itu tahun berapa. Macam itu aja. Syaratnya kalau awak nak pakai teknik senarai, kamu mesti tunjuk lengkap. Contohnya ini kan jawapan 2048. Awak mesti senaraikan sampai 2048. Tak boleh curi tulang. Tak boleh curi tulang. Dan bila soalan C, dia tanya jumlah keuntungan terkumpul sehingga tahun 2024. So awak tulis saja. Tulis dalam bahagian C tu 90,000 tambah 93600 tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Tunjukkan apa nombor yang awak tambah. Sama dengan berapa. Boleh. Kamu boleh jawab dengan cara ini kalau soalan tidak wajibkan kita pakai rumus. Okay? So macam soalan ini tidak cakap nak pakai cara apa kan? So boleh. Macam soalan, cikgu tak dapat tunjukkan, soalan akhir tahun tingkatan 4, itu soalan itu tak boleh. Macam mana kita tahu tak boleh? Sebab dia soalan A. Dia minta buktikan rumus TN. Dia suruh buktikan rumus TN. B, seterusnya. Baru ditanya soalan. So kalau dibunyi macam ini, maksudnya kita yang untuk seterusnya kita kena gunakan rumus yang kita buktikan tu. Tapi macam soalan ini sebenarnya okey. Kamu boleh senarai. Hanya syaratnya senarai lengkap dan tulis keluar jawapan dia. Jangan bagi jadual macam ini. Bacalah sendiri pemeriksa kertas. Kalau baca sendiri semua maka saya punya. So awak tulis keluarlah A. Okey. Pada tahun 2029 berapa keuntungan? Itu kurang daripada ini. So dibuktikan. B, keuntungan tahun bila dia melebihi 2800. C, jumlah keuntungan terkumpul adalah berapa. Jadual kena lengkap, kemudian jawapan kena senaraikan dengan jelas. Tak boleh suruh pemeriksa tolonglah baca jawapan sendiri dalam jadual senarai awak. Kalau suruh pemeriksa baca sendiri, bahayanya ialah hilang semua markah awak. Boleh ya? Faham ah? Okey. Okey, kita sambung. Ada apa-apa kamu terus potong cikgu cakap aja. Okey, kita pergi kepada pergi kepada soalan 5. Okey, soalan 5 ialah soalan sistem persamaan. Dia kata, okey, ini dia ada syarat. Dia kata mesti gunakan kaedah penghapusan. Kalau kaedah penghapusan mesti kena gunakan kaedah ini. Samakan perkali lepas tu tolak. Tak boleh gunakan kaedah ganti lah. Boleh So cikgu jawapan betul cikgu tak cek kerja dia lah. Hanya cikgu nak beritahu kamu dalam exam ni bila awak jawab soalan ini, tekan ini dalam kalkulator, tapak jawapan dia, lepas tu awak buat. Okey, macam Putra buat. Kalau jawapan sama dengan apa yang ditulis, biasanya okey. Tapi bila awak buat tapak jawapan berlainan dalam kalkulator, tolong semat. Macam mana nak semat? Okay, contoh Putra buat. Jawapan dia lain. So apa yang awak perlu semat ialah tempat semat ini. Persamaan baru yang awak bentuk ini. 11P tambah R sama dengan negatif 8. Cuba masukkan P negatif 1 di sini, R 3 di sini. Betul ke negatif 8? Kalau betul, okey. Tempat seterusnya nak semat ialah persamaan baru yang awak bina tu. Persamaan baru yang awak bina ni. Kali ni masukkan P dan R pula. Tengok okey dah. So itu cara-cara kamu nak buat cepat. Sebab biasanya kita sangat susah nak jumpa kesalahan sendiri. So apa yang awak buat, awak cuba pergi kepada persamaan baru yang awak bentuk tu. Tempat-tempat ini. Dan semak bukan semak dengan nilai yang awak dapat. Semak dengan nilai kalkulator yang bagi tu. Maksudnya jawapan yang betul. Kalau semak itu betul, maksudnya sampai sini awak tak lakukan kesalahan. Maka awak sambung lagi. Sehingga awak jumpa kesalahan. Kalau kesalahan berlaku, contohnya soalan ini semak halaman atas ini sudah salah. Sepatutnya negatif 8, awak tulis 8. Maka nasihat saya ialah potong saja yang bawah, buat semula. Sebab terlalu awak lakukan kesalahan. Kalau semak-semak sampai sini baru lakukan kesalahan, bolehlah kita edit bawah aja, main potong tulis tak apa sebab sudah sampai lah.
Boleh ya? So soalan 5 cikgu tak cakap apa-apalah. Sebab patutnya cikgu harap ada orang bagi jawapan yang berlainan, kita sama-sama cari kesalahan. Tapi masalahnya kamu tengok Putra letak, semua orang tak nak letak lah. Okey, soalan 6. Soalan logam 5. Okay, cikgu tahu soalan logam 5 awak tak suka buat. Tapi dia sebenarnya tak susah. Dia tak susah kecuali dia keluar soalan yang rumit. Kalau kamu tengok soalan ini ialah simplified. Okay, kalau ada senarai rumus ataupun model pada awak, cuba tengok senarai rumus awak yang melibatkan logam 5. Ada senarai rumus pada kamu? Ataupun cikgu photostat ada senarai rumus tak? Cikgu photostat pun ada senarai rumus kan? Tengok kertas depan dia. So, kalau melibatkan logam 5, rumus 5, 6, 7, 8. Rumus 8 ialah pertukaran asas. So, kamu tengok dulu. Di sini perlu tak awak tukar asas? Okay, cikgu cari seorang jawab. Putra jangan jawab. So, Putra sudah jawab betul kan? Okay, Faris. Di sini perlu tukar asas tak? X. Perlu tukar tak? Faris, sudah tidur? Ya, ada. Okay, perlu tukar asas tak? Tak tahu lah. Okey, perlu tak perlu tukar asas? Kamu tengok nombor, tengok huruf, tengok asas di sini. Tengok ini. Kenapa tak boleh? Okey, tengok ini. Pasti ya? 1, 2, 3, 4. Sama ke tak sama? Sama. Sama tak perlu. Kalau tak sama, sebagai contoh katakan cikgu sekarang pagi. Cikgu pagi contohnya kalau cikgu pagi macam ni. Kalau cikgu pagi macam ni, awak tengok 1, 2, 1, 4. Kita perlu tukar asas. Okay. Dan kalau soalan ini ialah soalan perlu tukar asas, cikgu minta kamu tukar asas dulu. Sebab boleh tukar asas dengan betul terus dapat 1 mark. Yang selalu masalah kepada kamu ialah soalan yang boleh tukar asas, kamu tak dapat markah sebab kamu terlalu lambat tukar asas. Kamu sudah pergi buat benda lain dan benda lain itu sudah salah. Bila benda lain itu sudah salah, tukar asas yang betul pun tak ada kegunaan lah. So di sini sebagai contoh kalau kau dapat ni, okey ini asas 2, ini asas 4, maka kita tukar asas. Tukar asas boleh 2 jadi 2 ataupun 2 jadi 4. Sesuka hati, sama je, tak ada masalah. Hanya kebiasaan orang tukar kepada yang lebih kecil. Tapi kalau nak tukar kepada yang lebih besar pun tak salah sebenarnya. Kita cuba tukar kepada lebih kecil. Okey, Faris cuba tengok senarai rumus yang ke-8. Cuba sebut macam mana saya nak tukar asas dia. Cikgu nak tukar kepada asas 2. Soal tengok senarai rumus. So tempat C itu cikgu kena tulis apa? Senarai rumus ada pada awak? Ada. Okey. So tempat C cikgu sebenarnya tulis apa? Tulis. Awak nak tukar kepada asas 2. Tulis 2. Okey. Okey, lepas tu sebelah atas log CB kan? B ialah apa? 45. Kita tukar sini. Tukar belakang. Depan ni tak tulis. X. Kamu ialah apa? 45. Ini tukar ini aja. Yang ini kita tukar. 4 je. Okey, ini 4. Boleh tulis ini sahaja kalau ada soalan untuk tukar asas. Boleh tulis ini atau dapat 1 mark. So kadang-kadang cikgu lagi harap soalan ada keluar tukar asas. Kamu pergi tukar asas letak situ 1 mark. Yang lain tak dibuat tak apa. Kalau soalan ada melibatkan logam tukar asas lah. Tapi nasib kurang baik soalan ini tak ada. Tak ada. So tak ada harapan nak dapat 1 mark macam ini punya. Tak ada. So tak ada, kita tinggal. Kamu tak payah fikir rumus 8 lah. Kita tinggal rumus 5, 6, 7. Okey, soalan ini ringkaskan. Soalan ini untuk siapa yang selama ni tak buat soalan logam 5. Kita boleh cuba sebab khasnya soalan ni tak susah. Okey, 5, 6, 7. Kita nak ringkaskan. So kamu tengok okey, kita contohnya tengok rumus 5. Sebelah kiri, sebelah kanan.
Mana satu lepek ringkas? Kiri punya ke kanan punya? Okey, Faris sama jawab. Cikgu tahu, tak tahu. Okey, cuba. Kiri lepek ringkas ke kanan lepek ringkas? Lepek pendek. Sebelah kanan. Nanti awak punya kanan awak ialah apa? Baca Yang lebih. tak mana kiri yang kanan. Tak apa. Awak sebut apa yang awak nampak, yang awak cakap kanan tu. Yang paling ringkas tu. Yang lepek ringkas punya. Negatif log X10. Negatif log X10. Bukan. Okey, cikgu saling keluar. Rumus 5 kan macam ni. Log AMN sama dengan log AM tambah log AN. Ini kiri, ini kanan. Tengok kiri dan kanan. Mana satu ini lepek ringkas? Kiri. Soalan ini arah kita nak pakai rumus mesti arah macam ini. Kita nak ringkaskan. So maksudnya rumus 5, 6, 7 kita akan cari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. 5, 6, 7 selalu mula dengan 7. Bila kita nak ringkas. Kita mula dengan 7. Ada tak 7 di sini? Faris disambung tahu. Ada tak? N log A. Tak dengar teacher. Oh, tak dengar ya? Okay. Kalau tu cikgu tukar orang. Dengar macam ni nak dengar. Fatin? Ya, teacher. Dengar? Okay, kita sambung ya. So tadi kita kata soalan ini nak ringkaskan. So bila nak ringkaskan mesti panjang jadi pendek kan? So rumus 5, 6, 7 kita kena baca kanan ke kiri sebab kita nak ringkaskan. Sampai sini boleh faham? Ya. Okey. Antara 5, 6, 7 kita selalu mula dengan 7 dulu. Baru kita bila kita nak ringkaskan kita mula dengan 7 dulu. Okey. Di sini ada tak rumus 7 boleh pakai untuk seputar mana-mana satu? 1, 2, 3, 4. Rumus 7 boleh pakai untuk rumus seputar yang mana? 2 dengan 3. Ya, 2 dengan 3. Di mana kita boleh bawa 4 itu jadi kuasa 4. Setengah itu jadi kuasa setengah. Boleh ya? Aku tengok putra sekaligus. So saya tak boleh pakai putra biar dia terlalu cepat. So sebab nak ajar kamu cikgu slow down So pertama ini kita sambung. Tak buat. Yang kedua itu kita pakailah rumus 7. Ketiga itu pun kita pakai rumus 7. Yang keempat itu tak buatlah. Okey, sekarang baru kamu tengok rumus 5, rumus 6. Rumus 5, rumus 6. So kalau kamu tengok sini memang tanpa tolak. So kita boleh rumus 5, 6 kita boleh sekali buat So kita akan buat untuk dia. Okay. So cikgu akan buat log X. So ada masanya kita kena darab, ada masanya kita kena bahagi kan? Okay. So 45. 2 kuasa 4 cikgu nak tulis di mana? Atas ke bawah? Fatin? Atas. Dia tambah so di darab. Kalau darab di atas. Okey, lepas tu yang ketiga dia tolak. Bawah. Tolak ikut rumus sepatutnya bahagi kan? So dia di bawah. Yang keempat ini pun tolak. Kita akan gunakan rumus 6. So sepatutnya Bawah. So sebenarnya tak susah tau. Itu yang tepatnya. Kejap. Putra saya kena potong markah awak. Walaupun jawapan awak betul. So sepatutnya Putra salah Sepatutnya satu log saja. Macam ini.
Kalau awak tulis 2 log, benda itu salah. Bila ini salah, walaupun jawapan awak betul, tak ada markah tau. Boleh Betul tahu Yang awak tulis ini, bila kita tukar asas. Tapi awak tak tukar asas kan? Atas ada log, bawah ada log, ialah bila awak gunakan rumus 8. Okay. So sepatutnya 1 log sahaja. Awak boleh buat sekali, macam awak sekerap buat kan? 45, kemudian 2 kuasa 4 jadi 16, 81 kuasa setengah jadi 9. Lepas tu tolak 10, you masih di belakang. Okay. Ini. Okay, so silap So sepatutnya macam ini. Okay, boleh? Ataupun kamu boleh macam tadilah. Terus saja. So ini log X 45 kali 16 bagi 9 kali 10 log X. Kau kira terus 8. Boleh So Putra, logaritma jangan letak sesuka hati Bila waktunya letak sekali, bila waktunya letak 2 kali, awak kena hati-hati. Salah letak walaupun jawapan betul pun tak ada markah tau. Boleh Okey, lepas tu soalan B. Kamu tengok kertas soalan Okey, soalan B, awak tengok tak perkataan tu seterusnya. Maksudnya kerja awak sebelum akan sambung buat untuk bawah. Okey, seterusnya cari nilai S yang memuaskan persamaan. So kalau kamu tengok depan dia serupa dengan apa yang dia minta awak simplify tu. So tak payah putih sekali lagi, awak gunakan ini saja, pakai di sini. So apa yang awak dapat tadi, awak tulis di bawah. Salah-salah lah, tapi sekurang-kurangnya mungkin kita boleh dapat markah kaedah. Kecuali awak ringkas-ringkas sampai X hilang ataupun logaritma pun hilang habis. So dia tak boleh bagi markah. Kalau tidak, apa yang awak tulis itu, asalkan ada logaritma tu, sama dengan nilai, dia akan bagi awak 1 mark lah. 1 mark. So bila awak tulis macam ini, kalau kamu tengok ini ialah bentuk logaritma, kita tukar kepada bentuk indeks. Tukar kepada bentuk indeks. So inilah cara dia. Terpulang macam mana awak hafal. Macam saya akan hafal asas tetap asas. Cikgu pernah ajar dalam kelas. Logaritma. Inilah tempat asas. Inilah tempat nombor dia. Dan tak semestinya nombor, kadang ungkapan lah. Kalau indeks, inilah asas dia, inilah nombor dia. So, indeks pergi logaritma, logaritma pergi indeks, prinsip dia sama, asas tetap asas, tukar partner. So kalau bentuk logaritma saya nak tukar kepada bentuk indeks, saya akan tulis macam ini kan. Saya akan tulis macam ini. Lepas tu asas tetap asas. So tempat ini saya akan tulis X. Lepas tu tukar partner. So mula-mula X saya partner dengan 8. Sekarang dia partner baru lah. 3/2, sini 8. Kalau kamu tengok penulisan 2 ini adalah sama. Walaupun mungkin waktu Cikgu Zuradi ajar kamu, dia pakai cara cakap yang berlainan lah. Tapi yang pentingnya tulis keluar ini dengan betul. Okey. Cikgu tengok skema kejap. Sebenarnya ini Putra pakai kalkulator je kan. Cikgu tengok skema dia benarkan dah. Saya rasa tidak benarkan lah. Okey. Kita tunjukkan. Tapi kalau dalam exam, awak memang tak erti macam mana nak ringkaskan. Buat macam Putra pun tak apa. Sebab ada masanya skema tak kisah pun. Ada masanya skema kisah. Okey. Kita slow-slow pun pindah lebih senang lah. Okey. 3 ini maksudnya apa? Putra, 3 ini maksudnya apa? Kuasa 3. Kalau pindah ke sana, Punca kuasa 3. Punca kuasa 3. 8. So selepas awak pindah 3 ke sana, sebelah kiri masih ada apa? Kuasa 1/2. Kuasa 1/2. Okey, punca kuasa 3 bagi 8. 2. 2. Ada tambah tolak tak? Ada.
Ada ke Tak tak ada, ada? tak ada. Tak ada Kuasa ganjil tidak ada. Kuasa genap baru ada. So sekarang you pindah kuasa 3 kan, kuasa ganjil. So tak ada tanpa tolak. Kalau tadi you pindah ialah kuasa 4, maka ada tanpa tolak. Boleh So kita dapat S kuasa 1/2 ialah 2. Kuasa 1/2 apa maksudnya? Kuasa 2. Okey, punca kuasa 2, so bila pindah kuasa 2. So itulah awak dapat 4. Kalau awak buat manual lah. Tu kalau siapa boleh buat manual, buat manual. Kalau tak boleh, awak tunjuk macam ini dengan harapan kalkulator benar. Skema benarkah awak tulis macam ini sahaja. Boleh Cikgu risau skema sekarang tak benarkan. Dulu okey je, sekarang tak tahulah. So kalau tak mampu, kita buat je lah daripada tak ada jawapan. Kalau mampu, kita buat. Ataupun awak buat dulu, lepas tu awak semak dengan kalkulator. Kalau sama, okeylah. Kalau tak sama, tanya sendiri. Percaya sendiri dah. Kalau percaya sendiri, buatlah. Kalau tak percaya sendiri, pakailah jawapan kalkulator. Boleh Itu soalan 6. Okey, kita pergi kepada soalan 7. Okey, mungkin kita sampai soalan 7, kita berhentilah 1,5 jam. Okey, soalan 7. Okey, kamu tengok graf kamu Raja PQRS ialah segi PQRS ialah segi 4 sama, PTS ialah garis dan TUR ialah garis lurus. Okey, sini tak ada maklumat tambahan. Okey, PQ. Kena macam putra kan? Okey, kena macam putra bila label dalam gambar raja bukan setakat label aja nama vektor tu, anak pandai mesti label So PQ ialah 15P, PT ialah 6Q. Okey. So PT ialah 6Q. Sini aja. Okey, lepas tu SR 5P tolak 18Q. Okey, di sini dia ada satu pecahan dia bagi PT sama dengan 1/5 PS. So, kalau kamu tengok ini melibatkan titik P, titik T, titik S. Garis ini. So, garis ini. So, pastikan dengan dia sudah bagi maklumat ini, awak sudah tahu apakah vektor PT, TS dan PS. Macam mana dapat benda ini, cikgu tak kisah. Cikgu tak kisah, tapi boleh dapat. Sebenarnya untuk siapa yang tak boleh, dalam kelas cikgu pernah ajar kamu ialah pakai teknik teknik jadual di mana putra dapat ajar 24Q, 30Q. Tapi nak suruh terang, tak tahu. Okay, so kalau siapa nak tak erti kenapa dia boleh dapat ini. Okay, paling panjang PS, mula P, berhenti S, tengah-tengah berhenti di T. So, daripada yang dia bagi itu, kita tulis dalam bentuk pecahan dulu. So, PT 1, PS 5, maksudnya PS ialah kena suruh orang cakap. Sekejap. Wang boleh cakap? Wang, Noai, Izati. Boleh cakap? Tak boleh. Fadli boleh cakap? Hilang terus. Kailunisa? Dania? Siapa lagi? Syazah? Syazah? Ya, teacher. 1,5 TS patutnya berapa nisbah dia? 4. 4 Sebab kalau kamu masih ingat jumlah dia mesti 2 di atas, jumlah dia mesti sama dengan bawah. So antara PT, TS, PS mana yang kita sudah tahu? Saya sambung. PT, TS, PS yang mana satu sudah diberi oleh soalan? Vektor dia. Kejap. PT. PT ialah 6Q. So kita sangat pastilah semua sini Q. So 1 macam mana jadi 6?
1 macam mana jadi 6? Darab 6. Darab 6. So 4 darab 6, 24. 5 darab 6. 30. So apa yang Putra tulis betul lah. Ini 30Q, ini 24Q. Putra kalau boleh anda pandang pun tunjuklah. Nanti sendiri lupa. Okay. Tapi semua ni tak ada markah, hanya memudahkan kita. Okay, satu lagi, awak nampak lagi, satu lagi nisbah di sini QU sama dengan 2/3 TR. Kalau kamu tengok, inilah tempat dia. Inilah tempat dia untuk ini. Sini cikgu tak nampak. Putra buat ke di mana-mana? Okey, di sini QU sama dengan 2/3 TR. So Putra tulis dalam bentuk inilah. Okay. So sama juga kamu boleh terus tulis dia punya jadual ataupun kemudian pun boleh. Okay, kita cuba terus buat. Awak akan tengok. Awak tengok cikgu tak tengok soalan seterusnya tau. Tapi saya buat benda ni. Nanti akan pakai je. Okay. So paling panjang TR. Kemudian mula T per TR. Tengah-tengah pergi U. Okay, kita masukkan. Faiz. QU. Masukkan nisbah dia. QU. 2 TR 1 UR 1, TR 3. 3. Antara 3 ini mana satu, rasa semua tak diberi oleh soalan kan? Yang mana satu awak boleh dapat dengan senang? Awak boleh jalan tempat lain yang ada nama punya. TR. TR sebab kita boleh pergi TS, SR. So kita akan buat benda itulah. Cikgu rasa bawah akan tanya, ya benda, kalau kamu tengok bawah ada tanda TR. So cikgu go down sajalah. Tengok bawah tanda TR. Mana saya punya itu. Okay. So TR kamu tengok gambar raja sendiri ya. Boleh. Okay, TR. So macam tadi kita jalan ke atas TS, SR. TS datang daripada jadual yang kita tadi baru buat 24Q. SR diberi oleh soalan. So kita dapat jawapan ini. Okay. So 15P tambah 6Q. So benda ini kalau awak tak tahu, awak pun akan buat di sini tau. Okay. Sebab awak nak lengkapkan jadual ini, awak akan buat juga. Tapi awak akan contoh di sini lah. Tapi kena tunjukkan sebab bukan tengok tahu. Kena tunjukkanlah, maksudnya di luar tu walaupun mungkin tak tahu soalan ada tanya dia, awak buat di sini, awak kena tunjuklah. Ini ialah TS tambah SR, ialah apa-apa, dapatlah jawapan tadi. Jawapan tadi berapa? Berapa jawapan tadi? Berapa? 15P tambah 6, 15P tambah 6Q. 15P tambah 6Q. So, awak boleh tulis di sinilah. 15P tambah 6Q. Tapi benda ini kena tunjuk juga sebab awak bukan tengok tahu. Tak kisah soalan itu tanya ke tak tanya, kita kena tunjukkan juga. Okay, so sini mesti ada P, mesti ada tambah, mesti ada Q, mesti ada Q. Tadi siapa? Faiz kan? Okay, Faiz. 3 macam mana jadi 15? Darab 5. Darab 5. So 2 jadi? 2 jadi 10P. 1 jadi? 5. 5. Okay. 3 macam mana jadi 6? Darab 2. So 2 jadi? 2 jadi 4. 4. 1 jadi? 2. 2. Kita letak situ, akan pakai je. Okay, so kita mula jawab. So TR tadi sudah terangkan. QS ada tak? QS di mana? QS. Oh, QS tadi pun belum buat kan? So cikgu tengok Putra punya jawapan gambar raja ini. Kejap. Cikgu mungkin cikgu nak macam mana? Ataupun
Boleh kok kamu conteng dulu maklumat-maklumat yang penting dalam kertas soalan kamu. Sebab cikgu nak go up down, go down, go up, go down. Maklumat penting lah. Yang minor-minor itu tak apa. Ya. Okay, so cikgu pergi bawah. So bila cikgu tanya apakah QS, so Putra jalan, Q pergi P, P pergi S, boleh. Okay. Tunjukkan pergerakan, jangan terus bagi jawapan. So QP ialah arah terbalik dengan soalan punya kan. Soalan ialah PQ. So kita QP pembola negatif, betul. Negatif 15P. Kemudian PS memang tadi kita kan tadi jadual itu kita ada buat 30Q. Okay. So TR tadi saya sudah terangkan. Okey, sekarang cikgu minta P. Tunjukkan bahawa QUS segaris. So kalau QUS garis, awak boleh pilih QU, awak boleh pilih QS, awak boleh pilih QS. Mana-mana dua. Okey, yang mana satu pasti dipilih. Yang kita sudah ada jawapan. Aisyah? QU, US, QS. Mana satu kita ada jawapan? Ada di sini aja. Mana satu kita ada jawapan? Teacher, dia punya mic rosak. Oh, okay, sorry. Okay. Siapa lagi? Rasa orang sama je kau asyik panggil. Siapa tak boleh jawab sama tak ingat sudah. Faris lah. Pakai 5 sains. Faris. Antara QU atau US? Tapi ada satu. Dia ada QU, US, QS. Ada 3. QU, QU, US, QS. Antara 3 itu 2. Tapi ada satu kita memang sudah tahu. Cuba teacher slide ni atas. Tak payah slide atas sini. Memang di sini. Dalam slide ini. Sudah nampak? QS. QS. Ini nak marah pula. Q tak macam Q. Oh tak nampak tak macam Q, macam 2. Aduh. Tak dengar dah. Okay. Ini bahkan kawan dah boleh jawab. Okay. So, untuk jawab soalan ni, kalau kita nak senang, kita pilih QS dulu. Sebab sudah ada. Tapi macam tengok dia punya Q macam okay, tapi Putra dia pilih SQ. Tak apalah. Tapi sebenarnya Putra punya SQ di mana? Kejap. Sebab dia pakai SQ. So dia kena gunakan jawapan dia tapi terbalikkanlah. Negatif, cikgu kecilkan sikit. Sebab dia pakai SQ. Tak tahu kenapa sebabnya dia nak pakai SQ, tapi ikut ajalah. Okay. Dia pakai SQ, so itu sebabnya negatif 15P jadi positif, positif jadi negatif. Okay. So cikgu ikut Putra pilih QS dengan QU. Dia pilih dua ini, tapi dia terbalikkan arah dia. Tapi tak ada masalah. Hanya cikgu akan galakkan kamu kalau boleh arah yang sama. Kalau SU, kamu tengok gambar raja, SU, SQ, arah sama. Kalau nak pilih QS, awak kena QU ataupun US. Biar dia darang arah sama. Kalau arah berbeza ada masalah pun tak ada masalah. Awak boleh satu SQ, satu QS. Paling banyak kita punya pemalah nanti penilaian negatif. Sebab arah sungsang. Kalau arah sama, kita sekurang-kurangnya elakkan sikit masalah tanda negatif lah. So, cikgu ikut Putra pilih SU dengan SQ. SU dengan SQ. So, SQ dia ambil daripada jawapan ini, tapi dia ubah tanda lah sebab masalah arah dia tak sama. Okay, SU dia kena buat lah sebab awak pilih SU ke, awak pilih UQ ke, tak ada pilihan. Dua itu memang kena buat. So, dia buat SU. So, dia buat SU ialah ST tanpa TU. ST kalau kamu ingat tadi kita baru buat, dia je kata buat jadual itu letak di situ akan pakai bila je. ST lawan dengan arah kita tadi 24Q tapi waktu itu naik ke atas. Sekarang kita nak turun. So negatif 24Q. TU bila kita buat TU kita buat di sini. Nampak? TU itu je kata dia akan pakai bila je. TU di sini.
10P tambah 4Q. 10P tambah 4Q. 10P tambah 4Q. Nampak? ST yang pertama punya. Ini. Tapi ini TS. So kalau ST negatif 24Q. Itu juga kata bila ada nisbah macam ini, awal-awal kita buat, kita letak di situ. Dia akan pakai bila sahaja. Dan waktu itu kita tak payah pening lah. Kita ambil, buat sahaja. So itu dia. So di sini kalau awak ringkaskan, dia ialah negatif 20Q tanpa 10P. Okay, lepas tu yang ini kita buka kurungan lah. Sebab bila soalan vektor, kita akan kumpul ikut vektor. Tak boleh dikumpul ikut pemalah. So kita akan kembangkan. So lepas tu kita akan buat bandingan P dengan P, Q dengan Q. Okay. Soalan ini bukan tanya kita apakah nilai, ini saya panggil lambda. Apakah nilai lambda tersebut? Soalan nak suruh kita buktikan dia segaris. Okay. Kalau dia nak kita buktikan, kalau nak kita buktikan dia segaris, kita sepatutnya banding vektor P, banding vektor Q dan kita dapat lambda yang sama nilai. Kalau dapat sama nilai, segaris. So itu dia. Kita banding vektor P dapat 2/3 lambda tersebut. Banding vektor Q, kita dapat juga 2/3. Mereka adalah sama. So kita buktikan dia segaris. Tapi penulisan dia. So penulisan dia kamu kena ambil awak punya ini tadi. Masukkan lambda yang nilai itu 2/3. Okey. Kalau setakat soalan ini selari, awak tulis macam ini, awak boleh tulis terputih. Tapi kalau soalan ini tanya segaris, tulis macam ini tidak mencukupi. Sebab ini hanya tunjukkan dia selari, belum tunjukkan dia segaris. Ada satu ayat kena tambah. Putra tahu tak? Saya rasa saya pernah cakap. Ada satu ayat kena tambah. Dia tidak ada pengiraan, tapi kena tambah satu ayat lagi. Tak ingatlah teacher. Titik sebunya. Tak ingat juga? Tak. Okey. Kamu sepatutnya, kalau soalan ini kata buktikan dia selari macam ini, terputih. Betul. Kalau segaris, selepas awak tulis ini, kamu cuba tengok huruf yang awak tulis di sini. Ada satu huruf berulang. Apa dia? SU, SQ. Apa huruf ulang? S. S. So kamu tambah lagi satu ayat ini. S ialah titik sepunya. Nah, baru kita tunjukkan dia segaris. Tak ada pengiraan, tulis saja. Boleh ya? So cikgu sampai sini kejap. Tunggu cikgu kejap. Cikgu stop. Bukan stop presenting. Stop record. Sudah stop ke belum? Ini sekarang stop ke stop? Cikgu pernah pening lah. Teacher stop presenting. Oh, okay, stop.